أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم mic tu tadi rasa macam dah pakai mic. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, juga Saudara Badrul dan seluruh para hadirin mukminin yang dirahmati Allah, juga anak yang bersama pada malam yang penuh barakah ini, dan juga sidang penonton yang bersama dalam ruang Facebook melalui siaran Facebook Surah Al-Muhaimin Kondominium Langat Jaya ini. Semoga kita semua mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan majlis ilmu yang sedang berjalan ini. Alhamdulillah, puji dan puja setinggi-tinggi kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih sudi merezekikan kita kesempatan untuk melakukan apa-apa yang berupa amal kebaikan atas percaya dan yakin kita bahawa ada kehidupan selepas kehidupan yang sementara di dunia ini, dan itulah nilainya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu nilai iman yang membezakan kita dengan insan-insan lain. Dan kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun menyempurnakan kesempatan pada kita untuk berada pada hari-hari raya dan hari-hari tasyrik yang berakhir dengan terbenamnya matahari pada maghrib tadi. Ya, sebab tu kita tak bertakbir dah maghrib ini. Jadi moga-moga hari-hari yang telah berlalu itu menjanjikan ganjaran pahala dan juga penghapusan dosa untuk kita semua. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, malam ni kita bersama lagi ya, untuk menyambung pengajian kitab praktikal solat sempurna. Dan insya-Allah hari ini kita masuk praktikal solat yang ke-28, muka surat 67, betul? Muka surat 67, praktikal solat sempurna yang ke-28, merenggangkan dua siku dari dua rusuk. Ini khusus untuk lelaki, ya. Dan untuk perempuan mereka merapatkan dua siku dan kepada rapat ke rusuk, ya, dengannya dan tangannya merapat ke peha dan juga ke rusuk. Bagi lelaki, kerana merujuk kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebutan hadis, ya, bagaimana disebut kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yasjuda kabbara wa yujafi yadayhi an jambayhi summa yasjud. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak sujud, baginda bertakbir
dan merenggangkan kedua-dua tangan baginda dari kedua rusuknya kemudian sujud. Ya. Jadi ini bercerita pada realiti cara bertakbir dan juga ketika memegang lutut itu hendaklah direnggangkan kedua-dua tangan daripada rusuknya. Itu ada gambar yang kita tengok. Itulah kita tegakkan, ya. Untuk perempuan kedua siku hendaklah didapatkan pada dua rusuk. Ya, memang begitulah. Perempuan dia solat dalam bentuk yang merapat, ya, mengumpul badannya kecil. Dan lelaki kena direnggang-renggangkan anggotanya. Tapak kaki perempuan rapat, kita pun perlu merenggangkan sejengkal sekurang-kurangnya. Itu, ya. Dan perkara ini merupakan sunat hai'ah dalam solat. Jadi andai kiranya kita tak melakukan, ya, dia tidak memberikan ganjaran yang sempurna lah, tapi solat masih sah. So kita masuk perkara yang ke-29, membaca tasbih. Bila tasbih, kalimahnya mesti ada subhan ataupun sabbaha. Fasabbih bismi rabbikal azim, Allah sebut. Maka bertasbihlah dengan menyucikan Tuhan kamu yang maha besar. Membaca tasbih 3 kali ketika rukuk, iaitu bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana maha suci, Rabbi, ya Tuhanku, al-azimi yang maha besar, maha agung, wa bihamdih dan pujian ke atasnya. Artinya ada dua benda yang kita buat kat sini, kita bertasbih dan bertahmid. Subhana rabbiyal azim itu tasbih, wa bihamdih itu tahmid. Dan jangan kita pelik kalau kita dengar ada orang baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tidak ada pun lafaz wa bihamdih, ya. Jadi kita ni petikkan daripada mazhab Syafi'i, diambil daripada satu riwayat hadis daripada Abu Daud, ya. Tetapi yang popularnya adalah sebutan hadis Ibnu Mas'ud menyebut, ya, tanpa ada wa bihamdih. Biasanya kalau mereka yang tak baca wa bihamdih ni mereka akan ulang lagi banyaklah. Tapi tidak ada masalah, kita, ya, mazhab Syafi'i ini memang memilih benda yang lebih indah, lebih cantik walaupun hadisnya kurang kuat. Jadi begitulah bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dalilnya daripada Ibnu Mas'ud berkata, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raka'a ahadukum qala fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi thalathan. Apabila rukuk seorang kamu, maka hendaklah dia sebut ketika rukuknya itu, ya, maha suci Tuhanku yang maha agung 3 kali. Faqad tamma ruku'uh wa dzalika adna, kata Nabi, maka sempurnalah rukuknya dan itulah sekurang-kurangnya. Sekurang apa? Sekurang-kurang sempurna. Nah, sah dengan subhanallah. Subhanallah pun dah sah. Subhan Rabbi pun sah, ya. Tapi sekurang-kurang sempurna yang tamam tu, ya, dia mesti 3 kali. Wa idza sajada qala fi sujudih, dan apabila dia sujud maka hendaklah dia sebut dalam sujudnya subhan rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, thalathan 3 kali juga. Faqad tamma ruku'uh sujuduh, maka sempurnalah, maka sungguh telah sempurnalah sujudnya, wa dzalika adna, yang demikian itulah sekurang-kurang sempurna. Jadi begitulah, kita baca 3 kali sekurang-kurangnya. Tapi begitulah, siapa yang nak menambah rasa sembahyangnya, ya, sebab sembahyang ni sebenarnya kita kena sampai satu peringkat kita menikmati sembahyang. Sebab Ibnu Taimiyah pernah sebut, ya, dia kata masakin ahlud dunia, kesian penduduk dunia. Kita lah semua orang pernah duduk dunia, dia kata kesian, ya. Matu wa yakhruju min ad-dar wa lam yadhuq ma ahla minha, ya, mereka mati, ya, dan meninggalkan dunia tanpa pernah mengecap nikmat yang paling besar dalam dunia. Maka, ya, anak-anak murid dia bertanya, wa madzak, benda apa tu? Ya, kita duduk kat dunia tapi tak pernah rasa, sampai mati tak pernah rasa tu.
nikmatu al-unsi billah. Dia kata nikmat bermesra menikmati solat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini selaras dengan Nabi sebut wa ju'ilat qurratu aini fi salah, dijadikan penyejuk hati aku ni dalam sembahyang. Jadi Nabi sembahyang sebab apa dia rasa sejuk? Sebab dia menikmati. Macam kita tengok bola pukul 3 kan, Arsenal lawan Chelsea baru ni kan, pukul 12 sampai pukul 2 boleh tengok sebab apa? Sebab menikmati. Bini kita sebab apa dia tak boleh tengok? Dia kata gila, bodoh, penat, baik tidur pukul 2 tengok bola buat apa? Sebab dia tak faham, dia tak tahu benda tu apa. Bagi orang-orang yang penyokong kuat Arsenal bersorak gembira lah, walaupun teruk tim dia tahun ni kan. Jadi kurang-kurang dapat juga satu kemenangan, maka dia menikmati benda tu sebab dia faham. Nabi SAW menikmati solat sebab apa? Dia faham. Dan sekurang-kurangnya kita kena faham lah, bila rukuk tu kenapa kita rukuk? Sebabnya kita menundukkan kepala dan kemudian kita membesarkan Tuhan kita, mengagungkan dia dan memuji dia. Dan manusia ni bila boleh cakap benda yang betul, dia rasa tenang dan nikmat. Apa yang betul? Memang maha suci Tuhan, memang segala puji untuk Allah. Kita puji kawan kita tak handsome, kita kata dia handsome, kita gelak kat belakang. Bodoh tu aku cakap dia handsome, mana dia handsome? Kita takkan tenang, dan dia pun tengok kita bengang. Kau jangan main, kau cakap aku handsome, tak pernah ada orang cakap aku handsome. Jadi itu satu benda yang tak menenangkan. Maksudnya dia tak tenang, kita pun tak tenang. Tapi untuk Tuhan, segala apa yang kita sebut dalam solat ni semuanya benda-benda yang nikmat sebenarnya. Kalau tidak, mana mungkin Rasulullah boleh mampu solat sampai bengkak kaki. Sebab dia menikmati solat. Jiwanya menikmati sampai badannya diseret, tak rasa apa. Jadi kita juga kena, dan sebab itulah sekurang-kurangnya untuk dapat kesempurnaan, kata Nabi 3 kali puji Allah. Tasbih ni subhana rabbiyal azim, kalau boleh sebut word by word. Jangan subhanallazim, subhanallazim menbaca macam tu. Mentera pun kena baca elok-elok. Tok bomoh kita bagi ayat, kita baca laju dia lempang kita. Mana nak kena macam tu? Tak berjarak macam tu. Baca elok-elok. Mambang tanah, mambang air. Mambang tanah, mambang air tak jadi. Kena baca elok. Kita sembahyang subhanallazim, subhanallazim. Macam mana baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, subhana, rasakan maha suci Tuhanku yang maha agung dan segala puji untuknya, baru rasa tenang. Kalau kita hayatilah sembahyang kita, begitulah. Itu hak roh kita tahu sebenarnya. Itu hak roh kita, jahat kita bagi perut kita makan tak ingat, sampai sandat, sampai ketat, sampai tak larat. Tapi roh kita bila makan lebih kurang je kita suap, tak kenyang dia. Jadi sebab itulah keperluan, dan sebab itu Rasulullah pernah ajar dalam hadis-hadis yang lain. Rasulullah kata sekurang-kurangnya maka bayar. Dan rukuk ni, kalau kita bacaan tasbih rukuk dan sujud ni, kalau kita sembahyang bersendirian, kita boleh baca lebih lagi. Semua ganjilkan, baca 5, 7, 11, 9, 11. Itu had yang biasa. Dan bacaan dia banyak, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu, begitulah. Banyak bacaan-bacaan yang lain, tapi inilah yang paling popular, yang paling selalu diamalkan. Jadi sekurang-kurangnya kalau dapat sembahyang, kalau kita sekali-sekala dapat bangun sebelum subuh ataupun sembahyang malam tu, bacalah 2 rakaat tu dengan penuh rasa nikmat. Artinya word by word ayat Quran, ayat-ayat dalam solat ni kita hayati dan fahami. Kita nak rasa apa yang Ibnu Taimiyah kata, kita kesian kat kita. Memang kesian sungguh, sebab tu kita tak kuat hadapi ancaman ataupun cabaran di dunia ni. Kenapa? Kekurangan kuat jiwa kita dengan zat-zat dia yang sepatut dia dapat dalam solat. Baginda Nabi SAW sangat kuat. Sebab apa? Sembahyangnya hebat. Mau cakap apa lagi kita kisah. Orang kata dia gila ke, ahli sihir ke, dia tak apa-apa. Orang dajjal dia macam mana pun dia tenang, sebab sembahyang dia hebat. Jadi bolehlah kita try sembahyang baca, kalau nak dapat rasa tenang dalam solat ni, time rokok tu cuba kita baca 7 kali. Kalau dapat 11 kali lagi cuma lambat lah. Jadi jangan ada benda-benda yang kita kejar lah masa tu. Tenang-tenang. Saya sekali kan tengok bola boleh, takkan bangun pagi sikit, awal sikit,
kan. Boleh sembahyang 2 rakaat yang kita hayati, insya-Allah. Ya, rukuk tu baca 7 kali, insya-Allah dia akan rasa lain. Sujud tu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, 7 kali baca. Kita akan dapat rasa sesuatu yang lain sebenarnya. Begitulah hebatnya solat. Ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW, wa ammar ruku', adapun ketika rukuk, fa'azzimu fihi rabb, maka kamu semua hendaklah besarkan, agungkan, ya, dalam rukuk kamu itu Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa taala. Itu rukuk, ya, sempurnalah kita punya rukuk, praktikalnya, bacaannya, ya, sampai perkara ke-29. Jadi ringkasnya rukuk ni, rukunnya adalah praktikal tu. Rukun fi'li, perbuatan tu. Tunduk je badan, bongkok sikit kena lutut, dah rukuk lah tu. Sempurna dah di sudut rukunnya. Tapi kesempurnaan yang disebut dalam hadis itulah tadi, tambah bacaannya, ya, masanya berapa lama, hayati macam mana, ya, tangan macam mana, ya, badan kedudukannya macam mana, begitulah. Ini sebab itulah cerita kita, kitab ini praktikal solat sempurna. Termasuk membicarakan praktikal solat yang ke-30, mengangkat kedua-dua tangan ketika bangkit dari rukuk. Angkat. Ada orang tak angkat. Dulu saya dah melebih panjang dah. Ya, beza angkat dengan tak angkat. Yalah, sekali semayang tak rasa. Tapi kalau dah sehari semayang, ya, sehari semalam semayang, berapa kali angkat tak angkat tu? Kalau dah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, sedangkan ni sunat. Allahu Akbar. Ada orang tu lepas je. Jadi 10 tahun dia jadi besar lah. Apatah lagi bersama dengan sebutan membesarkan Allah, kita angkat melambangkan membesarkan Allah ketika, ya, bertakbir tu adalah satu benda yang besar. Jadi kalaulah kita tak ada masalah, artinya tangan tak adalah sakit, kalau angkat tu jadi jam, koma ke, itu tak hebat lah. Tapi kalau sakat malas, janganlah, tak rugi kita, ya. Kita duduk kat dunia ni tak tahu bila masa habis nyawa kita. Jadi biarlah kesempatan yang ada ni, angkatlah tangan walaupun sunat, ya. Jangan pegang ataupun ikut falsafah orang kata, alah sunat je, tak buat pun tak apa. Masalahnya awak tak cukup pahala nak masuk syurga nanti. Itu masalahnya. Sebab tu kena buat. Benda sunat ni saya kena buat sebab dosa saya banyak. Pahala ni lah nak bantu saya selamat esok ke akhirat. Itu baru betul. Jadi kena angkat kedua-dua tangan ketika hendak bangkit dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah tu. Boleh saja bangun tanpa angkat tangan, boleh, tapi sebaiknya sami Allahu liman hamidah, kan? Begitu. Walaupun sunat dalilnya Sayyidina Umar berkata, innan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa min kabaihi idza iftataha as-salah wa idza kabbara ar-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Dalam hadis ni, ya, Ibnu Umar menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tangan pada 3 tempat. Pertama, ya, mengangkat tangan tu separas dengan bahunya, ya, ketika memulakan solat, Allahu Akbar. Kedua, ketika nak rukuk, Allahu Akbar lagi. Yang ketiga, ketika bangun dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Nabi buat. Nabi angkat tangan. Kalau nak kira pahala, Nabi memang confirm masuk syurga lah. Kan? Kita ni sebab ialah nak mengamalkan sunnah Nabi SAW supaya dekat dengan baginda. Jadi kita angkatlah tangan. Walaupun ramai kawan-kawan kita tak angkat, tapi kita dah ngaji ni untuk kita buat. Kita mengaji bukan untuk, ya, tengok siapa betul siapa salah. Tak ada masa dah kita. Kita kena betulkan diri kita. Sebab itulah tujuan kita mengaji. Dan di sini dijelaskan dulu ketika takbiratul ihram pun kita dah bercerita ni, angkat tangan ketika takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram tu. Tapi kita cerita lagi, ya, bahawa kita kena angkat tangan, ya, ketika bangun dari rukuk juga sebagai menambah kesempurnaan solat kita. Jadi begitulah keperluan ini, ya, perlu kita jayakan sebab kita nak melakukan solat dengan bentuk yang paling sempurna. Kemudian seterusnya kita masuk membicarakan i'tidal serta thama'ninah. Sebelum tu saya nak berbicara dengan satu benda yang mungkin saya dah sebut dulu kot.
Ya, tapi saya ulang lagi satu, kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, mengangkat tangan ni, ya, dalam solat pada 4 tempat. Pertama, takbiratul ihram, Allahu akbar. Angkat tangan ni semua sunat, tak angkat pun sah. Tapi dia membezakan kita ni faham dengan tak faham, mengaji dengan tak mengaji. Gitu je. Pertama, ketika takbiratul ihram, Allahu akbar, rukunya Allahu akbar tu. Angkat tangan ni sunat. Tapi separas, ya, pergelangan tangan kita separas bahu dan hujung jari kita ni separas telinga. Sebab nak menggabungkan dua hadis yang mengatakan separas telinga dan separas bahu. Jadi beginilah kedudukannya, separas telinga atas bahu, dan tangan mesti menghadap kiblat, bukan macam ni. Ya. Jangan angkat lebih pula, tak ada disebut lebih. Sama ada paras ni atau paras ni, dua pendapat. Antara ni je. Ya. Kalau ditanya kenapa ada perbezaan, ada setengah sahabat kata, ya, separas telinga, ada setengah sahabat kata separas bahu. Senang je jawapannya. Jawapan dia sebab Nabi SAW bukan robot. Nabi ni orang. Cuma dalam batasnya ni je lah, ataupun ni. Macam kita lah, kadang-kadang naik motor, kadang macam ni, kadang macam ni sikit, tak ada masalah lah. Tapi tak adalah naik motor macam tu ke belakang, ataupun tiba macam ni naik motor, pelik lah. Jadi dalam batas yang biasa, yang tetap. Jadi janganlah rigid sangat. Jangan bergaduh sampai tak tegur siapa sebab kata yang macam ni betul, macam ni salah. Itu bangang namanya. Ya. Baik, dia tak, aku tak boleh ikut dia. Dia hadis dia tak sahih. Jadi kita tak nak semayang belakang dia sebab hanya kerana benda-benda gitu. Dah banyak. Ya. Bila kita ngaji hanya hadis yang sahih, kita nak pegang, sedangkan ulama dah terima hadis ni. Dah dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh, kita bergaduh benda-benda gitu tak perlu. Tak ada keperluan pun, tuan-tuan. Jadi kita saling menerima. Bila ada hadis dua pendapat, kita terima dua-dua, dan kita tengok macam mana ulama membahaskannya. Kita hanya nakal, ambil, pegang apa yang mereka katakan, bukan kita buat andaian sendiri. Jadi dalam mazhab Syafi'i, satu, ketika takbiratul ihram Allahu akbar mula solat. Yang kedua, ketika nak rukuk Allahu akbar. Ketiga, ya, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ketika bangun dari tahiyat awal menuju rakaat 3. Itu sahaja. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bangun Allah, maka angkat tangan. 2 pergi 3, 1 pergi 2, 3 pergi 4, tak ada angkat tangan ni. Itu daripada sujud tak ada angkat tangan. Dulu saya dah bahaskan kenapa dalam tu, tapi hari ini saya tak mahu nak bahaskan lagi. Cukup kita sebagai peringatan. Jadi jangan nanti bangun daripada sujud ke rakaat kedua, ya, rakaat ketiga ke rakaat 4 pun angkat tangan juga. Memanglah tak salah, memanglah tak batal solat, tapi nampak kita tak ngaji molek lah. Gitu je. Rukun yang ke-6, perkara yang ke-31 kesempurnaan salat. Ke surat 72, i'tidal serta tamakninah. I'tidal artinya ada perkataan adalah, adil, lurus, tegak, ya, berdiri tegak, serta tamakninah. Ya, tamakninah pun kita dah bicarakan, ya, sebelum ni dengan panjang lebar pada perbahasan rukuk. Saya ringkaskan, tamakninah ni maksudnya tenang. Ya, Allah tuntut kita tenang pada tempat, ya, pada 4 tempat di solat: rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. 4. Jangan lupa dah ni. Ya, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Kena tamakninah, kena stay dalam tempoh masa sekurang-kurangnya, subhanallah. Sekurang-kurangnya, bukan kena buat macam tu. Tapi, ya, sebaik-baiknya tadilah 3 kali bacaan tasbih yang sempurna. Bagi tenang betul jiwa. Nak menggambarkan betapa sembahyang ni kena tenang. Sebab dia memang ruang tenang. Dan kalau dalam sembahyang pun tak tenang, tak dapat ketenangan, macam mana di luar sembahyang? Tu. Orang Islam dia dengan sembahyang tu jadi tenang. Sebab tu dia kena ngadap Tuhan dia 5 kali sehari semalam, barulah dia tenang nak hidup dengan orang lain, dengan suasana yang macam-macam. Ya, kita buat baik, ya, kita dah bagi jalan, dia horn pula kita. Aku dah bagi like, kau horn aku pula. Waktu si angkat tangan lagi, macam mana nak buat tu? Kalau tak tenang, mau kita sondol kita dia terus. Tak wati bang, jom kita. Tapi kalau kita tenang, kita angkat tangan je lah. Ni pahala untuk aku, ya Allah, aku tahu. Begitu. Beza tuan-tuan, orang tenang dengan tak tenang ini dapat dilihat dengan realiti apa yang dia lalui lah.
Dan orang yang tenang ni dia banyak dapat kebaikan di dunia lagi sebelum di akhirat. Jadi sembahyang menuntut kita tenang pada 4 tempat ni supaya kita mewajibkan diri kita tenang. Sebab ruang solat adalah ruang tenang. Kemudian i'tidal iaitu kembali kepada keadaannya sebelum rukuk, iaitu berdiri betul dengan cara berdiri betul bagi orang yang solat berdiri, dan kembali duduk lurus bagi orang yang duduk. Jadi siapa duduk dia kena lurus tegakkan tulang belakang dia lah. Dalilnya Rasulullah SAW mengajar seorang sahabat yang tidak betul dalam solatnya. Hadis itu dinamakan al-musi' salatu, orang yang tak elok sembahyangnya. Antaranya Rasulullah sebut summarfa' hatta ta'dil qa'iman, kemudian kamu bangkit dari rukuk sehingga kamu berdiri tegak, berdiri betul. Jadi banyak kitab-kitab yang menembuk tentang hadis ini, ya, dan ini merupakan satu ketetapan dalam mazhab kita dan juga ya mazhab-mazhab yang lain. Syarat-syarat i'tidal berdiri betul macam dalam qiyam, ya. Jadi saya tengok satu perbahasan bahawa sebenarnya dalam bab solat ni merapatkan kaki ni bukan satu tuntutan yang jazam, bukan semua ulama kata kena rapat kaki, yang rapat bahu je, ya. Sebab kaki kita ni dia sebenarnya kalau berdiri dia dalam batas sejengkal sahaja. Dan lagi satu, bila mana kita asak kawan kita, dia mengundang rasa tidak selesa. Kita nak rapat kaki tu, kita mengasak kangkang dan kita jadi hodoh rupa sembahyang kita, jadi terkangkang itu. Kemudian kita asak, kawan pula lagi. Sebenarnya tidak, ya. Walaupun sebutan hadis tu, ya, maksud Rasulullah meluruskan kaki kamu tapi merapatkan bahu. Bahu senang lah nak kena, sikit bersentuhan tu okey. Tapi kalau kaki kita, ya, badan awak besar ni, ya, kaki kecil je tu, awak buka nak rapat, kangkang. Jadi pelik terkangkang. Lepas tu kaki belakang pula terbuka, tumit terkangkang, kaki depan pelik je dia. Dan sebut, ya, Imam Nawawi pun ada sebut dalam kitabnya bahawa benda itu disebut adalah benda yang tidak mendatangkan apa dipanggil ketenangan bagi orang yang solat. Sembahyang ni dia kena tenang, ya. Kalau watak-watak ataupun gaya-gaya solat yang menyebabkan orang tak selesa, kita jangan buat. Siapa suka kawan dia sembahyang dia rapat kaki dia kat situ, asak. Kita nak lagi kan dia rapat lagi, makin kecil tempat aku. Kita lagi kan dia rapat lagi, makin terkangkang, dia pula kesian. Jadi sebenarnya benda itu, sebab itulah jangan baca hadis macam kita faham. Kena dirumuskan betul. Para sahabat dulu Rasulullah pernah tegur, rapat kaki, rapat. Tak ada. Tidak ada disebut sampai macam tu sekali, ya. Kita hanya perlu bersentuhan dengan mana-mana bahagian badan kita yang nak boleh menggayakan rapat. Jadi, ya, selalu kita tengok surau-surau masjid tampal yang stiker tu, gambar orang rapat tu. Gambar real tak ada. Sebab apa? Tak pernah ada orang buat pun. Seorang je yang buat. Satu sah, seorang tu je lah buat. Kalau buat pun terkangkang seorang tu. Dia lukis gambar, rapat semua, kaki semua gitu. Sebab itu kerana bacaan hadis tanpa tengok perbahasan fuqaha dalam membincangkan perkara itu. Tuan, kalau nak tengok lebih lanjut, tuan-tuan suka tengok Instagram ni, tuan-tuan tengok Ustaz Azahidul Original. Tengok artis je memang tak dapat apa. Instagram tu banyak maklumat sebenarnya. Tengok artis gaduh, cerai, ya, imam muda berasak, apa, dai bercerai, tu mengarut. Masa je. Baik kita cari benda-benda yang ilmiah. Dapat memperbaiki, ya, secara kefahaman kita tentang agama. Syarat-syarat sah i'tidal. Sebab dia rukun, dia ada syarat sah dia. Benda-benda rukun kita kena tahu macam mana nak bagi sah. Yang pertama, ya, rukun sebelumnya iaitu rukun adalah sah. Benda ni pun perlu dibahaskan. Begitu rupanya, ya. Sebab apa? Rukun ni dia kena sah. Rukun dia tak boleh diganti dengan sujud sahwi. Rukun ni dua je cara mengurus dia. Kalau terlepas, tertinggal atau tak sempurna, pertama kena U-turn. Katalah saya dah rukuk, tapi saya baca Fatihah tadi tak habis. Maliki yaumiddin, sembahyang seorang lah ni, bukan sembahyang jemaah masbuk, tak. Maliki yaumiddin, itu Allahu Akbar. Apa nak buat? Tak balik. Berdiri balik, baca Fatihah semula. Gitu. I'tidal pun, kalaulah rukuk tak sempurna, ya, kita dah i'tidal, kena rukuk balik. Sebab tu syaratnya tadi, rukun sebelumnya iaitu rukuk adalah sah. Tak sah macam mana rukuk? Tak ada tumaninah. Rukuk Allahu Akbar, sami Allah. Tak ada tumaninah aku rukuk. Sekejap sangat. Ya, macam ayam patuk padi je.
maka yang tu kena rukuk balik dulu, barulah sempurna i'tidal tu. Kalau tidak, jahannam semua sembahyang kita. Itu yang pertama. Kalau on the spot sedar, U-turn. Tapi kalau dah berlalu tempatnya jauh, kita dah berada rakaat lain, kita dah bangun ke rakaat kedua, baru teringat, aku tadi baca Fatihah rakaat pertama tu, atau aku rukuk tadi tak ada tamanninah lah. Kena buat apa? Tambah satu rakaat. Kalau tadi baca Fatihah tak habis, ni rakaat pertama, rakaat kedua kan, kira yang tadi rakaat tu tak valid sebab rukunnya tak sempurna, yang tu jadi rakaat pertama balik. Jangan batalkan sembahyang. Haram keluar daripada sembahyang tanpa perkara-perkara yang batalkan sembahyang, tak boleh. Sebab antara benda yang kita haram buat bila takbiratul ihram adalah membatalkan sembahyang tanpa sebab. Nama takbir pun takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Antaranya makan minum yang lain-lain lah. Dan antara yang haram kita buat bila dah takbir adalah sengaja keluar tak pasal-pasal sembahyang. Tak boleh, tak? Haram. Jadi sembahyang kena dibetulkan. Kalau satu rukun tertinggal, kena U-turn. Rukun tak sempurna, U-turn. Kalau dah berlalu tempat yang jauh, tambah satu rakaat. Yang boleh ganti sujud sahwi tu sunat abad. Tahiyat awal, doa kunut, tu sujud sahwi. Tak payah cover, tak apa. Sunat hayah tak payah ganti lain, sebab konten dalam solat ni 3 benda je: rukun, sunat abad, sunat hayah. Kena identify betul-betul, kenal pasti 3-3 ni. Kalau kita tanya tu kena tahu semua. Jadi syarat i'tidal yang pertamanya mestilah rukuk dulu sah. Kalau tak sah, maka i'tidal pun tak guna. Yang kedua, melakukan i'tidal kerana melakukan rukun solat, bukan kerana sebab lain. Artinya bukan kerana ada niat-niat lain lah, dah lenguh ke, atau rasa sakit pinggang ke, bukan. Memang kita sedar ni dalam solat, artinya memang sedar kita tengah solat lah. Yang ketiga, melaksanakan dengan tamakninah, memang berserta dengan tamakninah, iaitu dengan kadar sekurang-kurangnya sempat ketika i'tidal itu membaca subhanallah, tapi bacaannya adalah rabbana lakal hamd. Nanti kita sebutlah dalam sunat dia. Yang keempat, badan tegak tidak memadai jika seperti orang sedang rukuk. Rukuk macam mana? Artinya kalau dia berdiri, dia kata dia tegak, tapi tangan kalau cecah lutut masih sampai, maka itu belum i'tidal. Ni contohnya. Dia rukuk macam ni, dia baca i'tidal, sami Allah liman hamidah, macam tu je. Sedangkan tangan dia boleh cecah lutut. Itu bukan i'tidal. I'tidal dia mesti tangan ni dah tak boleh sampai kepada lutut. Maka sekurang-kurangnya melepasi kadar itu, tapi sebaiknya tegakkanlah semua tulang-tulang tu. Begitulah. Dan kemudian tidak memanjangkan i'tidal, artinya berdiri janganlah terlalu lama, kecuali baca doa kunut lain sehingga melebihi kadar membaca doa sunat dan membaca surah Al-Fatihah. Artinya jangan sampai i'tidal tu duduk berdiri sampai boleh baca Fatihah, maka batal juga solat. I'tidal tak boleh lama. Kalau imam blur dia i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rakaat pertama sampai subuh dia diam je, kena tegur subhanallah tu pun. Kalau dia berdiri lama sangat sampai sempat baca Fatihah, maka itu membatalkan rukuk. Sebab rukuk i'tidal ni rukun pendek dia panggil. Dalam solat ada 2 rukun pendek yang kita tak boleh duduk panjang lama kat situ. Yang pertama i'tidal, kadar panjangnya, pendeknya dengan sekira tak boleh muat Fatihah padanya. Dan yang keduanya, duduk antara 2 sujud. Jangan duduk lama sehingga muat baca Fatihah, baca tahiyat. Baca Rabbighfirli warhamni tu sahaja. Jangan baca tahiyat sampai boleh habis, maka itu dikira telah membatalkan. Jadi ingat, 2 rukun pendek dalam solat. Yang keenam, syaratnya boleh memanjangkan pada rakaat akhir. I'tidal pada rakaat akhir. Ini sebab apa? Ada bacaan doa kunut, kunut rabitah, kunut solat subuh dan sunat witir, ataupun kunut nazilah. Kunut nazilah ni adalah kunut yang kita baca ketika mana kaum muslimin ataupun orang ramai ditimpa bencana, baru boleh. Dia dibaca pada ketika sembahyang fardu, bukan sembahyang subuh pada rakaat terakhir selepas bangun dari rukuk ketika i'tidal lah.
Kalau rakaat sembahyang zuhur rakaat keempat lah. Sembahyang Jumaat rakaat kedua. Kunut datang bencana dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan umat Islam boleh. COVID-19 nak baca boleh. Sembahyang asar buat kunut nazilah. Jangan buat sembahyang hajat ada kunut nazilah, itu pelik. Saya cakap ni sebab benar nampak. Kunut nazilah ni dalam sembahyang fardu sahaja, bukan sembahyang sunat. Sembahyang hajat jelah tak ada kunut nazilah. Dan kunut nazilah ni untuk bencana yang meliputi semua orang, majoriti kaum muslimin. Tapi kalau yang meliputi seorang tapi manfaat atau mudarat dia pada orang ramai, boleh juga. Contohnya seorang ulama kena tawan, boleh kita kunut nazilah. Tapi kalau bapak kita kena tawan, tak payahlah kunut nazilah kat pesawat ni. Abah kita pun buat apa pun untuk tu. Abah saya niaga kedai runcit tu Ustaz, kalau hilang susah orang kondo ni, tak boleh. Jangan buat hal mudarat yang meliputi ramai orang. Satu kondo ni ada masalah, kena kepung ke apa, boleh. Tapi kalau motor kita hilang, jangan kunut nazilah. Datang suruh pergi, mam tolong mam, main syak ni kunut nazilah mam. Kunut nazilah siapa? Motor saya hilang. Motor hilang jangan kunut nazilah mam. Kalau imam tu buat memang nak kena imam tu. Something wrong. Itu bukan musibah amam, bukan musibah umum. Bukan motor semua orang hilang. Motor awak tu orang hilang. Yang itu sembahyang hajat sudahlah. Tapi motor hilang ni bang, tak payah sembahyang hajat lah. Dia lain je lah. Motor ni biasanya orang tangga buat spare part je lah. Report poli pun tak guna. Doa lah, boleh lah doa sembahyang hajat, tapi jangan buat kunut nazilah. Bapak kita gaduh dengan mak kita pergi jumpa imam buat kunut nazilah, tak payah. Jangan buat pelik-pelik. Jadi orang kita tak faham kadang-kadang. Yang itu musibah yang meliputi sekumpul sekutu keluarga itu tak payah kunut nazilah. Rasulullah sebab para sahabat yang pergi perang tu semua kena tawan, tu kunut nazilah sebab tipuan dan sebagainya. Tu hilang kunut nazilah, jangan buat hal. Sebab saya cakap ni ada orang jumpa Pak Imam, dia baca tentang kunut nazilah, kita nak sembahyang isyak, mam boleh tak lepas sembahyang isyak ni kita minta jemaah semua mengimam kunut nazilah? Saya pun tanya sebab apa kunut nazilah? Tu saya hilang mam. Cakap no, tu hilang tak boleh kunut nazilah. Sebab saya buat kuliah pula tentang kunut nazilah. Kunut rabitah ni kunut yang dah jadi amalan harian, tersempena satu macam subuh dan juga witir, sembahyang witir, kunut sembahyang witir pada bulan Ramadan tu. Tapi kunut nazilah kurang popular di kalangan kita. Jadi dia diturun. Nazilah tu artinya sesuatu musibah yang turun maksudnya. Okey, selesai tentang syarat-syarat i'tidal. Ke-32 kesempurnaan solat. Membaca sami'allahu liman hamidah ketika mengangkat kepala dari rukuk dan membaca rabbana lakal hamd selepas berdiri betul ketika i'tidal. Ini sunat hayah dan ini keputusan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, tak kira kamu siapa. Apa maksud saya? Bacaannya sama. Panjang perbahasan ni. Mungkin kat sini je kita berhenti nanti. Okay. Saya cuba ringkaskan. Dalam mazhab Syafi'i, sama ada kita imam atau makmum, bacaan ketika bangun dari rukuk adalah sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar atau Allah nak dengar siapa puji dia. Maka ketika berdiri, dah berdiri tegak, barulah kita baca rabbana walakal hamd atau rabbana lakal hamd. Boleh dua-dua. Wahai Tuhan kami, untukmu segala pujian. Kalau ada mazhab lain, antaranya mazhab Hambali, mazhab Maliki kalau tak silap saya, mereka mengatakan kalau jadi makmum, ketika bangun dari rukuk terus kata sami Allah liman hamidah, imam kata rabbana walakal hamd, macam kat Mekah tu. Kan? Kat Mekah tu bila imam kata sami Allahu liman hamidah, Bilal kata apa? Rabbana walakal hamd, dia buat suara dia itulah. Tapi itu bukan keputusan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata tetap dengan hujah-hujah dia lah. Tetap kira siapa pun kamu, bila bangun dari rukuk kata sami Allah liman hamidah dan rabbana lakal hamd nanti bila mana dah berdiri tegak. Jadi sebab itulah sepatutnya Bilal di Malaysia ni, di Selangor,
ya, dan negeri-negeri yang mengamalkan mazhab Syafi'i sebagai rujukan, ya, mengamalkan ini. Intinya tak betul lah. Tak betul kalau imam kata Rabb sami Allahu liman hamidah, Bilal rabbana walakal hamd, itu bukan mazhab Syafi'i. Patutnya dia kena jerit juga, ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd ketika diri nanti, dan bacaan tu bacaan perlahan. Antara hujahnya, okey, pertama, Rasulullah tak pernah sebut zikir rabbana lakal hamd ni melainkan ketika dah berdiri tegak. Sebab pertama sekali Rasulullah memang tak pernah, sebab Rasul tak pernah jadi makmum. Itu cerita dia jawab juga gitu, kan? Dan yang kedua, dia perbahasan dia sebab ada hadis Nabi kata, apabila kamu dengar imam kata sami Allahu liman hamidah, maka jawablah rabbana lakal hamd. Tapi bila perbuatan solat Nabi ketika rabbana lakal hamd tu berdiri. Dan ada hadis pula yang menyokong mendapat Imam Syafi'i kata itu adalah zikir para malaikat. Rabbana lakal hamd ni zikir malaikat ketika dia berdiri tegak di hadapan Allah. Dan kemudian hujah mazhab Syafi'i lagi, bila mana kita baca zikir rabbana lakal hamd ni, ketika bangun rukuk kita memindahkan satu zikir solat di tempatnya dan menjadikan satu zikir solat hilang. Contohnya jadi makmum, ini makmum lah, kita main seorang tak ada masalah, imam tak ada masalah. Bila kita bangun dari rukuk, kita berkata, imam kata sami Allahu liman hamidah, ya, bila mana imam kata sami Allahu liman hamidah, kita rabbana walakal hamd, kan? Tapi ketika tidak, kita nak baca apa? Dah berdiri tu, kita pun imam sami Allahu liman hamidah, kita pun rabbana walakal hamd. Ketika tu ini baca apa? Baca apa? Nabi semayang baca apa? Nabi ketika ni kata rabbana lakal hamd. Jadi secara tak langsung kita pindahkan satu bacaan, ya, ke tempat yang lain dan kemudian mengosongkan satu zikir. Kita pindahkan zikir Nabi sami Allah liman hamidah, baca sami Allah liman hamidah. Jadi hadis tadi, kalau kita nak jawab, kata Rasulullah kata qulu rabbana lakal hamd, ya, semua kamu kena jawab rabbana lakal hamd. Kita jawab juga tak? Cuma lambat sikit. Imam kata sami Allah liman hamidah, Rasul kata, bila imam kata sami Allah, kamu jawablah rabbana lakal hamd. Walaupun tak spontan, tapi tetap kita jawab. Kita pun sami Allah liman hamidah, ya, dan ketika berdiri rabbana lakal hamd. Tapi siapa yang baca sami Allah liman hamidah, dia pun rabbana walakal hamd. Satu zikir ketika berdiri dah tak ada dia baca. Zikir sami Allah dalam solat dia tak sebut. Sedangkan zikir tu zikir solat. Artinya satu kekosongan. Yang kedua, yang ketiga, hujah dalam mazhab Syafi'i lagi. Cantik hujah ni. Ya. Kebanyakan zikir yang kuat dalam solat adalah zikir ketika bergerak. Pasal tak? Allahu akbar, kan bergerak tu. Sami Allahu liman hamidah, kuat sebab bangun. Dan ketika diam, Rabbil firli warhamni, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal azim. Baca kuat ke perlahan? Rabbana lakal hamd, sebab tu baca kuat ke perlahan? Perlahan, sebab dah berdiri tegak. Bila diam, kita baca zikir perlahan. Pernah dengar Pak Imam baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana? Tak pernah dengar. Sami Allah liman hamidah. Ketika tu dia kuat. Bila mana dia diam, Pak Imam pun tak pernah dengar. Ada pernah Pak Imam kata Rabbana walakal hamd. Gila Pak Imam ni. Sebab mazhab Syafi'i ini menggabungkan logik di samping nas hadis, sebab Nabi pun sebut, ya, hadis tu, ya, bahawa memang bacaan ketika mana bangun daripada rukuk, ya, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd, tu hanya satu hadis Nabi kata, kamu jawablah bila mana imam kata sami Allah liman hamidah, Allah nak dengar siapa puji dia, kamu jawablah Rabbana lakal hamd. Bukan kita tak jawab, tapi cuma kita jawab kemudian setelah mana kita baca juga offer tu, tawaran sami Allah liman hamidah. Jadi kembalilah kepada mazhab kita, iaitu bangun dari yang i'tidal, bangun dari rukuk, tak baca sami Allahu liman hamidah, kemudian dari tegak Rabbana lakal hamd. Begitu. Bacaan lain ketika i'tidal, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da. Ini pun bacaan daripada sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi ajar kita Rabbana lakal hamd mil'us samawat, ya, wahai Tuhan kami, untukmu segala pujian,
ya, mil'us samawat, sepenuh langit, wa mil'ul ard, sepenuh bumi, wa mil'ul ma syi'ta min syai'in ba'dah, ya, dan sepenuh apa yang kau kendaki selepas itu. Apa-apa je, ya. Pujian ni artinya melimpah ruah, meliputi semua yang ada di langit dan di bumi dan apa saja yang Allah ciptakan. Itu gambaran limpahan pujian kita pada Allah. Jadi boleh amalkanlah, ya, zikir ni. Jadi kalau kita nak baca Rabbana lakal hamd ketika bangun tu, jadi tak boleh lah baca panjang ini. Jadi ni bacaan ketika dah berdiri tegak, ya, dan tak perlu dibaca kuat, sebab ni memang zikir perlahan. Sebab dalam solat bila mana kita duduk tenang, kecuali ketika Fatihah dan surah untuk imam baca kuat kan. Jadi bacaan baca tahiyat duduk gitu, mana baca kuat. Tapi nak rukuk, nak sujud kita sebut. Dalam gerak memang kita baca kuat. Sami Allah kita baca kuat, Rabbana lakal hamd kita baca perlahan. Dalilnya sebab Nabi SAW dikatakan oleh Abdullah bin Abi Aufa, kana Rasulullah SAW idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala sami Allah liman hamidah. Ya, Nabi bila bangun angkat kepalanya dari rukuk, Nabi sebut sami Allah liman hamidah. Nabi tak kata Rabbana lakal hamd. Nabi kata sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang tengok macam aku sembahyang. Jadi Rabbana lakal hamd Nabi tak pernah buat, melainkan selepas sebelum yang dia baca sami Allah liman hamidah. Ni ikut logik semua, senang nak faham. Ya, kita baca juga, kemudian kita baca, ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da. Ya, sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh apa yang engkau kendaki lepas itu. Ni baik kita baca, tambahlah sikit. Ya, memang susah sikit. Ya, Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'da. Ataupun ada bacaan imam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih, fala takhtalifu alaihi." Sesungguhnya hanya saja imam dijadikan untuk diikuti, maka jangan kamu menyalahinya. Ya, fa idza kabbara fakabbiru, bila dia bertakbir, ya, hendaklah kamu bertakbir. Wa idza raka'a farka'u, bila mana dia rukuk, kamu rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Dan apabila ni hadis yang saya sebut tadi, apabila dia sebut sami Allah liman hamidah, maka hendaklah kamu jawab rabbana lakal hamd. Jawapan ni dalam mazhab Syafi'i ketika i'tidal, bukan ketika bangun dari rukuk. Tapi ada juga mazhab lain yang berkata ketika jadi makmum kena bangun bersama Rabbana lakal hamd. Tak payah baca sami Allah liman hamidah. Kena tafsiran hadis ni, sebab tu kita tengok fuqaha. Artinya kita tak boleh salahkan. Sebab lafaz hadis ni menyatakan sama ada jawab on the spot ataupun jawab selepas berdiri tegak. Rasulullah, ya. Sebab tu ijtihad. Tetap kalau tanya Nabi, adalah jawapan dia, apa yang Nabi maksudkan. Tapi sebab Nabi dah tak ada, mana boleh dia? Tak boleh, ilmu fiqh ni tak ada. Tak apa, saya untuk guru saya mimpi Nabi dah jawab dah. Tak boleh buat hukum gitu bang. Itu orang pakai atuk kau mimpi lah semua. Ya, kena tunjuk fuqaha yang empat mazhab tu tetap. Mazhab Syafi'i dengan hujah dia mengatakan bahawa tetap juga bangun dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd kita baca juga ketika berdiri. Sebab banyak hadis-hadis yang lain menyebutkan Rasulullah baca ketika i'tidal Rabbana lakal hamd. Bukan bangun dari rukuk. Idza qala al-imam sami Allah liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qaula al-malaikah qaulu al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, apabila ya imam menyebut sami Allah liman hamidah, lagi satu hadis, ya, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd, katakanlah ya Allah, ya, untukmu segala pujian, wahai Tuhan kami, untukmu segala pujian. Fa innahu, maka sesungguhnya, man wafaqa qauluhu, siapa yang bertepatan, ya, berseiringan ucapannya dengan ucapan para malaikat, diampunkan untuknya, ya, apa dosa-dosa yang telah lalu. Ini pun ada perbahasan, ya, bercerita macam mana malaikat menyebutkan Rabbana lakal hamd, puji Allah bukan ketika bangun, ketika mana dia dah berdiri tegak. Sebagai satu hujah lagi lah, ya, bahawa sebutan tu maksudnya Nabi suruh kita jawab tu bukan on the spot, ya, tapi ada juga mazhab-mazhab yang mengatakan on the spot. Jadi tak payah gaduh, cuma untuk keselarasan, ya, kita apa-apa untuk dapatkan suasana harmoni dalam ibadah, kita rujuk mazhab setempat. Kita duduk Selangor kena mazhab Syafi'i. Tapi sebab kadang-kadang pejabat agama pun tak serius sangat dalam benda ni, maka Bilal pun jerit macam kat Mekah ya lah. Mekah mazhab Bali bang, ya, imam kata sami Allahu liman hamidah, dia jerit Rabbana wa lakal hamd. Hebat Bilal kita.
Tapi itu tak tepat ikut mazhab Syafi'i. Tak dosa, sembahyang sah, ya, cuma tidak selari dengan mazhab setempat, itu sahaja. Sepatutnya benda itu tak dibuatlah. Begitu. Makmum berpindah ke rukun lain setelah imam sempurna melakukannya. Ini ya sedutan. Sedutan. Innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bih fala takhtalifu alaihi. Hadis yang sama juga. Ya. Sebab apa, ini pun saya dah sebut awal dulu, imam ni dijadikan hanya untuk diikuti, maka kamu jangan menyalahi dia. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila dia telah sempurna bertakbir maka segeralah kamu bertakbir. Ada tuntutan benda ni. Pertama sekali, jangan saingi imam, jangan sertai imam, sebab kita ni makmum ikut imam. Tetapi di samping itu fa kat situ ditakib, dia panggil fakabbiru, on the spot. Atau imam habis kamu kena terus buat. Tak boleh Allahu akbar kita pun dengar, lepas tu Allah tak boleh. Tak boleh juga imam Allah kita pun Allah, tak boleh. Kena bar imam baru kita sambung. Nah, imam rukuk Allahu akbar, kita bar Allahu akbar. Yang tak betul imam Allah kita pun Allah. Yang tak betul juga imam bar, kita pun dia Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah. Itu betul. Kita sami Allah, kita pun sami Allah, tak betul. Sami Allah liman hamidah, imam kita dia relax dulu. Sami Allah, itu pun tak betul juga. Jadi itu ditakib, tu kena faham. Ya, on the spot, immediately lepas imam sempurna, tapi selepas imam sempurna. Sembahyang disiplin. Sebab tu saya kata sembahyang ni dia punya sistem semiji macam orang kawat tu. Kan? Ke kanan, mana boleh pusing lagi? Ambil arahan dulu. Pusing, baru boleh pusing. Boleh lambat? Tak boleh juga. Kena cepatlah buat. Begitulah. Okey, begitulah ya. Ketika sujud pun kita kena wa idza sajada fasjudu. Perintah Rasulullah dengan sabdanya bermaksud apabila imam sempurna bertakbir, maka hendaklah kamu bertakbir, memberi syarat bahawa hanya setelah imam selesaikan takbiratul ihramnya barulah makmum bertakbiratul ihram. Jangan mendahului imam atau sama dengan imam. Samalah juga dengan sabda apabila baginda telah sempurna rukuk, imam telah sempurna rukuk, maka hendaklah kamu ya rukuk. Isyarat bahawa hanya setelah imam selesai rukuknya dengan sempurna barulah makmum rukuk. Jangan dahulu imam atau sama serentak dengan imam ketika rukuk. Begitulah juga perbuatan rukun-rukun yang lain. Doa lain ketika i'tidal ni pun popular juga. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ni pun popular juga. Sebab Nabi pernah respon. Ni bukan daripada mulut Nabi, ada seorang sahabat buat, tapi Nabi takrir, setuju, dan Nabi ya puji lagi. Ya, kalau yang tadi susah sikit nak sebut, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'dah. Pujian limpahan yang banyak sepenuh langit dan bumi dan apa saja yang meliputi semuanya. Ya. Yang ini maksudnya Rabbana lakal hamd. Ya, wahai Tuhan kami, untukmu segala pujian, hamdan kathiran, pujian yang banyak, tayyiban, yang indah, yang harum, mubarakan, penuh keberkatan, fihi, pada pujian itu. Dalilnya, dalilnya cantik. Hadis daripada Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi. Apa dia kata? Ya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Itulah. Ada respons itu. Anna rajulan qala khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi salat lamma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ya, bahawa seorang lelaki sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sebut sami Allahu liman hamidah, ya, dia menjawab rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Yang kita sebut tadi lah. Dia sebut rabbana lakal hamdu hamdan katsiran, hamdan pujian, kathiran yang banyak, tayyiban yang harum, yang indah, yang mubarakan, penuh keberkatan, kebaikan padanya. Falamman sarafa, ketika beliau mana selesai sembahyang, qala manil mutakallim. Nabi tanya, siapa yang baca doa tadi? Siapa yang baca tahmid, pujian Allah tadi? Sebab dia baca mungkin kuat lah, Nabi dengar. Arab ni bahasa dia. Ya.
Dan masa ni syariat masih berlaku. Nabi kalau benda yang tak betul, Nabi akan tegur tak betul. Ini Nabi tanya ni sebab Nabi nak tahu. Dan kita tengok apa respon Nabi. Qala ana. Arab dia cakap selamba. Saya ya Rasul, saya baca tadi. Kalau kita, engkau baca tadi? Mana ada, aku tak ada. Nyuruk. Tu orang Melayu kan. Aku baca selua, dia baca kuat. Orang nak tanya siapa yang baca tadi, Arab. Saya baca. Tu watak orang Arab senang. Orang Melayu buat berani, tapi ngaku tak ngaku. Kau baca kuat tadi kan? Tak ada, aku tak tahu. Dia baca. Senang settle masalah bila dia ngaku. Qala, maka Rasul menjawab, ra'aitu bid'atan wa 30 malakan. Aku tengok sekian puluhan, 30 lebih malaikat yabtadirunaha ayyuhum yaktubuhu awwal. Aku lihat lebih 30 malaikat datang, mereka berebut untuk menulis siapa yang lebih dulu menulis pahala bacaan itu. Artinya bacaan tu pahalanya banyak, besar. Sebab tu tambah sikit ngaji malam ni kan. Lalu Rabbana lakal hamd. Tambah sikit hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan senang dah sebut, kawan kita nama hamdan, tapi jangan mendan pula panggil. Semayang bang. Mendan tak jadi. Itu nama dia. Hamdan katsiran. Katsiran nama Jawa banyak katsiran. Tayyiban Pak Tayyib tu ada. Tayyiban, halalan tayyiban tu samalah sebutannya. Mubarakan fi, habis. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Bukan sikit pahala dia, banyaklah sebab malaikat pun sonok berebut-rebut nak tulis pahala. 30 lebih 30 malaikat berebut-rebut nak tulis pahala itu. Artinya apa? Nak cerita Rasulullah nampak tu, artinya Rasulullah sonok. Pujian pada Allah. Boleh ke dalam sembahyang kita tambah-tambah benda ni? Boleh. Selagi mana bacaan itu adalah tasbih, tahmid, zikir dan ayat Quran. Nabi pernah tegur sembahyang ni tak sesuai padanya cakap-cakap kosong. Kerana sesungguhnya sembahyang ni padanya adalah tasbih, takbir dan juga qiraatul Quran, ayat Quran. Jadi kalau bacaan-bacaan masih puji Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Cuma sebaiknya bila mana syariat dah terhenti, kemunculannya dah tak ada lagi, maka kita amal je apa yang dah Rasulullah tinggalkan. Antaranya inilah yang Rasulullah iktiraf bacaan sahabat tadi. Sebab bacaan ni lebih mesra dengan lidah, hamdan katsiran tayyiban mubarak, daripada kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Tapi tentulah daripada mulut Nabi tu lebih afdal. Kalau orang tanya mana lebih afdal baca ni tu, tentulah mil'us samawati wa mil'ul ardi sama je. Kalau tengok di sudut maknanya, Nabi pun puji Allah sepenuh langit dan bumi dan segala apa makhluknya, meliputi segala makhluknya. Yang ni pujian pada Allah, pujian yang banyak, yang indah, yang penuh keberkatan, sama je maksudnya. Sebab tu Nabi iktiraf. Wallahu a'lam. Kita buka perbincangan, dah pukul 9. Jadi kita buka soal jawab kalau ada apa-apa yang ingin ditanyakan. Kita berhenti pada muka surah 9 Tamakninah ketika tidak. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita tutuplah majlis ilmu kita pada malam ni dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna yanfa'una wa anfa'na mimma 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.